apa perkaitan penyediaan makanan bubur Ashura dengan awal Muharram ini? Mungkin Ustaz boleh maklumkan sedikit Ustaz itu? Silakan. Ashura ni daripada Ashura tadi lah. Ashura ni bahasa Arab. Ashura tu maksudnya hari ke-10. Daripada banyak-banyak amalan yang dinisbahkan, yang dikatakan hari Ashura disunatkan untuk kita buat ini, daripada banyak-banyak amalan yang disenaraikan sebagai amalan yang disunatkan dibuat pada hari Ashura, ada 2 amalan sahaja yang mana riwayat tentangnya itu adalah sahih. Pertama apa? Pertama puasa tadi tu. Puasa tadi. Yang kedua apa? Yang kedua at-tawsi'atu 'alal 'iyal. Ini biasa saban tahun ni kalau dalam radio ni memang kita selalu ingatkan. DJ Hajah Nur Hayati Paris dia suka bila sampai 10 Muharram, sebab apa? Disunatkan supaya ketua keluarga ni berbelanja besar kepada ahli keluarganya, nak belanja emas ke, nak belanja apa ke, begitu. Maka 2, belanja makan, belanja emas, belanja baju, berbelanja lebih. Kalau biasa belanja emas 1 gram je, bagi tambah lagi, begitu. Kita akan sebut lagi insya-Allah sebab hari Ashuranya 10. So kita akan sebut lagi pada pengajian kita pada minggu hadapan. So daripada banyak-banyak amalan yang disebut bahawasanya disunatkan dibuat pada hari Ashura, maka yang sabit dengan riwayat yang sahih ataupun riwayat yang hasan untuk at-tawsi'atu 'alal 'iyal, orang yang menyatakan bahawasanya hadis itu maudhu' tidak tepat seperti Ibnul Jauzi, yang tepatnya hadis itu paling kurang hukumnya ada hadis hasan, iaitu berbelanja besar, dan juga hadis sahih berkaitan dengan berpuasa pada hari Ashura. Adapun amalan-amalan yang lain yang disebutkan, contohnya mandi, contohnya ada sembahyang yang khas, contohnya ada bacaan tertentu, contohnya potong kuku, pakai baju warna hitam, maka tidak sahih. Tidak sahih. Kerana ada amalan-amalan tersebut sebenarnya diamalkan oleh golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menjadikan hari Ashura ni sebagai hari sedih, hari maktam. Kerana hari Ashura adalah hari berlakunya pembunuhan Sayyidina Husain, dan berkaitan dengan masak hubub ni. Dia panggil tabkhul hubub, masak bubur Ashura. Memang ada disebutkan dalam kitab. Munasabahnya kerana berlaku peristiwa-peristiwa besar yang ada kaitan dengan para nabi, para rasul. Nabi Adam, Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api, Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi, Nabi Musa diselamatkan daripada Firaun. Dalam banyak-banyak riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi tentang hari Ashura ni, riwayat yang paling makbul lah, yang paling sahih yang ada 2, iaitu itulah hari diselamatkan Nabi Musa daripada Firaun, termasuk Bani Israel lah. Dan yang kedua adalah Nabi Nuh berlabuh kapalnya, wastawat 'alal judi, berlabuh di atas gunung Judi. Dan diriwayatkan Nabi Nuh sebagai tanda syukur atas perkara tersebut buat kenduri. Jadi kenduri itu waktu itu baru lepas banjir, maka dimasak daripada bijirin-bijirin yang ada dalam kapal itu, yang dijadikan sebagai makanan. Maka disitulah munasabahnya yang disebut. Jadi paling kurang lah kalau kita buat ni bubur Ashura ni, kita kata ini adalah adat. Bagi makan kat orang ni bagus kan. Bagi makan kat orang ni bagus. Maka kita kerana riwayatnya itu
hanya sebagai suatu riwayat yang berbentuk Israiliyat kalau tak silap saya. Tapi adalah riwayat yang bahawasanya Nabi Nuh itu telah memasak hubub. Hubub ni maksudnya kacang-kacang. Sebab tu bubur Ashura bubur kacang kan. Kacang-kacang. Maka ia diteruskan. Dan masak bubur Ashura ni, dia bukan orang Melayu je buat ni. Jangan kata bidang orang Melayu. Kalau kita pergi Turki pun ada. Pergi Lebanon pun ada. Bukan orang Melayu je bubur syura kan. Bubur syura orang Kedah kata. So, syura. Tak. Tidak, bukan orang Melayu yang buat bid'ah ni. Sebenarnya kalau kita pergi negara luar pun ada buat seperti itu. Maka kita buat ni atas i'tiqad ia merupakan adat yang bagus bagi orang makan. InsyaAllah tidak ada apa-apa daripada segi agama. Baik Ustaz. Okey Ustaz, kalau kita rangkum dan kesimpulannya, soalannya adalah berkaitan Ustaz, adakah bulan Muharram merupakan bulan penting seperti bulan Ramadan dan Zulhijjah Ustaz? Bagaimana Ustaz? Sudah tentu kerana daripada 12 bulan ada 4 bulan suci. Bulan suci ni kalau orang Arab jahiliah ni yang tak ada agama ni, dia berhenti yang bulan ni bulan suci dan mereka akan berhenti daripada berperang. Akan berhenti daripada bergaduh sebab ini adalah bulan suci. Dan daripada 4 bulan suci itu, yang paling afdal sekali adalah bulan Muharram. Cuba kita bayangkan. Yang paling afdal sekali bulan Muharram. Bahkan Nabi SAW ditanya, apakah bulan yang paling afdal berpuasa di dalamnya? Nabi SAW bulan yang telah bersabda, bulan yang paling afdal untuk kamu berpuasa di dalamnya adalah bulan yang disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Dan bulan itu kamu panggil dia Muharram. Muharram ni terjemahan dia yang disucikan. Yang disucikan. Sebab itu orang kata, semalam Jumaat Surah kata, dia kata bulan ni orang yang paling banyak disebut namanya orang yang namanya Muharram. Ayah Ustaz. Banyak disebut namanya sebab Muharram ni terjemahan dia adalah yang disucikan. Yang disucikan. Maka sebab itu kita berada dalam bulan Muharram ni, kita jagalah lidah kita. Seperti mana pahala banyak tahun ni, kalau buat salah pun dia besar juga gandaannya. Jadi dalam keadaan musim-musim yang panas ni, musim-musim yang getir ni, jagalah lidah. Tak perlulah berperang sesama umat Islam sehingga melanggar batas-batas agama, sehingga melanggar akhlak-akhlak yang disarankan oleh Rasulullah. Ingat, orang jahiliah pun reti tak bergaduh pada bulan Muharram. Maka kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada bulan Muharram. Inilah waktunya berpuasa paling afdal, dan orang berpuasa ni dia kena berhenti daripada berjidal, berhenti daripada berbalah, berhenti daripada mengata. Dan ini adalah bulan suci. Kita cuba sebanyak-banyaknya untuk kita berpuasa. Sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Bulan ini juga, bulan Muharram ini juga disebut bulan taubat. Jadi orang Arab jahiliah ni dia puasa juga bulan Ashura. Sebab mereka diberitahu bahawasanya bulan Muharram ini adalah bulan bertaubat. Maka kita jadikan lembaran baru ini untuk kita bertaubat, untuk kita jadi macam bayi yang baru dilahirkan, lembaran baru, kertas putih, kain putih. Semoga Allah Ta'ala terima niat kita, terima keinginan kita, jadikan ia sebagai pemangkin lonjak kita untuk melakukan amal soleh, jadi orang yang terbaik seperti putihnya susu, insya-Allah. Amin, amin, amin.